kita dapat mengimbangi rentak yang ditunjukkan oleh Korea Selatan. Sememangnya kalau kita lihat one of the best game recently dalam era bola sepak Malaysia. Hai, Assalamualaikum kepada semua followers di page Harimau Malaya. Okey, hari ni kita ada temu bual eksklusif. Okey, selalu kita akan tanya pandangan coach, pandangan player, pandangan peminat. Tapi kali ni kita bawakan pula pengulas sukan RTM dan juga TV host iaitu Zaki Ahmad Suri. Okey, apa khabar Abang Zaki, sihat? Alhamdulillah sihat Merah. Okey, ada kat Penang ke? Saja tanya pada datang dah. Memanglah kita most of the time dekat Penang, kecuali ada tugasan di KL, kita akan ke sana lah. Okay, so terima kasih abang kerana sudi bersama dengan kami. Okay, so hari ni kita nak bincang tentang rumusan lah tentang Piala Asia yang baru-baru ni dan juga sikit lah pandangan abang. Okay, so bermula dengan game Malaysia menentang Jordan. Okay, Malaysia tewas di tangan Jordan dengan keputusan 4-0. So abang rasa adakah macam kita kurang confident dan nervous pada game pertama? Okay, kita go game by game. Kalau tadi tanya game lawan Jordan, Maira ada kata tadi nervous. Bagi saya, itu adalah antara, pendapat peribadi saya, itu antara punca utama. Kita kelihatan agak nervous pada game yang pertama. Pemain-pemain seolah-olah tak dapat menyesuaikan diri dengan kejohanan itu sendiri. Mungkin ada pemain yang memang boleh dikatakan di level Asia ni kita dah lama kita tak beraksi, dan majoriti pemain-pemain kita adalah buat kali pertama kita turun ke level Asia, kecuali pemain-pemain dari klub JDT yang dah pun biasa beraksi di peringkat Asia. Tapi berbalik kepada game yang pertama, pada pendapat saya, nervous adalah boleh dikatakan antara satu punca. Kita tak dapat langsung menguasai bola, kita seolah-olah tercari-cari rentak secara keseluruhannya. Itu yang menyebabkan kita kena 3 gol, dan selepas itu second half mungkin ada sedikit game kita dah dapat, kita dah kurang reda sikit nervous tu, so kita dapat adapt dengan game di second half. Okay, kalau macam katakanlah mungkin kalau kita lawan Korea dulu untuk game pertama kan, adakah skrip akan berbeza? Mungkin kita akan layak ke pusingan 16. Kadang macam psikologi kan, kita bertemu dengan tim yang lagi kuat, lepas tu mungkin kita akan lebih konsisten. So apa pendapat abang? Tak setuju kalau kita lawan dengan Korea first game. Keputusan 3-3 tidak akan kita peroleh kerana Okay, uh, uh, nervous suasana lagi lah. game yang berbeza. Okay, okay. Masih lagi, kerana game pertama dengan game ketiga tu dia punya suasana perlawanan berbeza. Game pertama amat-amat crucial. Pemain-pemain tak nak melakukan kesilapan kerana mereka tekanan tetap ada, tapi first game tu tekanan agak lebih. Kerana kali pertama seluruh rakyat Malaysia nak lihat permainan yang terbaik daripada para pemain. Jadi di situ, berbalik kepada topik tadi tu, adalah perasaan agak gugup, nervous di game yang pertama. Tapi kalau Mara kata tadi lawan Korea di game pertama, saya rasa keputusan masih lagi berpihak kepada pasukan lawan. Okay. Okay, so macam untuk game Korea lah kan. Okay, Korea yang kita tak sangka lah minit terakhir boleh skor 3-3 dari Romain Morales. So satu rakyat Malaysia pun mesti macam terkejut lah kan. Macam kita sendiri tengok. So apa reaksi abang time tu lah kalau abang boleh share? Okay, sekali lagi selepas kita kalah gol minit akhir tu, game ketiga tu dah pressure tetap ada, tapi kurang kerana nothing tulus, kerana kita beraksi nak lengkapkan kejohanan, dan kita tahu kita bertemu dengan Korea Selatan, pasukan level Piala Dunia, dan saya tengok pemain-pemain turun dengan enjoy, corak yang berbeza, confident level agak tinggi. First half agak kurang, tapi bila keluar daripada bilik persalinan,
di separuh masa yang kedua kita dapat mengimbangi rentak yang ditunjukkan oleh Korea Selatan. Sememangnya kalau kita lihat one of the best game recently dalam era bola sepak Malaysia, pemain-pemain dapat memberikan saingan, dapat orang kata apa, walaupun keputusan tu memang menggembirakan, tapi corak permainan yang ditunjukkan dalam separuh masa kedua tu menunjukkan bahawa kita mampu untuk bersaing dengan pasukan-pasukan besar di Asia. Jadi keputusan 3-3 tu saya rasa semua orang tengok. Macam saya ada post dekat Facebook, apa jua keputusan, at least kita ada gol, kita ada moment untuk kita celebrate, dan kita dapat celebrate 3 jaringan, dan yang paling best gol Romel Morales yang untuk menutup cerita pada petang tu. Okey. So berdasarkan 3 game ni lah kan yang kita Malaysia kan, game Malaysia je. Apa sebenarnya kelemahan dan kelebihan pasukan tim Harimau Melaya di Piala Asia lah yang abang nampak secara rumusannya untuk 3 game ni? Uh, Pencaturan pemain cukup crucial. Tapi saya yakin Coach Kim Panggon dia ada kaedah tersendiri untuk memilih player mana lawan game, lawan tim A, lawan tim B, lawan tim C. Itu yang dia lakukan. Tapi secara keseluruhannya saya pasti pihak pengurusan FAM akan menilai keseluruhan semua pemain yang dibawa ke Qatar, dan saya jangkakan untuk bulan 3 nanti kelayakan Piala Dunia, ada pemain, saya rasa majoriti pemain akan dikekalkan, dan ada pemain yang mungkin akan dibawa masuk menggantikan pemain-pemain yang boleh dinilai secara keseluruhannya oleh barisan kejurulatihan. Bagi saya secara keseluruhannya boleh dianggap satu pencapaian yang membanggakan. Lebih baik dari edisi sebelum ini. Kita dapat jaringkan 3 gol, kita dapat 1 mata, dan saya berkeyakinan skuad ini mampu untuk beraksi dengan lebih baik di masa akan datang. So apa setakat ni lah kekuatan yang abang nampak lah yang ada kat tim kita setakat ni? Okey, kekuatan kita mempunyai barisan pertahanan yang semakin baik. Barisan pertahanan kita semakin baik. Dion Kus, Syarul, Kobinong dan lain-lain, saya tak sebut nama semua. Mereka dah mempunyai persefahaman. Boleh dikatakan kita agak ampuh di barisan pertahanan. Cumanya yang agak merisaukan adalah kreativiti di barisan tengah. Kreativiti, maksud saya pemain yang boleh untuk mencorak permainan, menghantar hantaran-hantaran yang mengelirukan barisan pertahanan pasukan lawan. Itu yang diperlukan oleh kita punya strike force di barisan hadapan. Okey. So sekarang ni menyentuh tentang projek naturalisasi pula kan. Okey, ramai cakap Romel Morales tak ada chemistry, tapi Romel dah buktikan sebaliknya dengan menjarikan gol pada minit akhir. So pada pendapat abang sendirilah, adakah projek naturalisasi ni berjaya secara keseluruhannya? Okey, bagaimana pula dengan Natso Insa dan ketiadaan Endrick yang injured? Okey, Romel 2 game awal dia dikritik, tapi dia membalas kritikan dengan satu jaringan yang cukup crucial. Dia perlukan banyak masa. Dia masih muda. Dia adalah satu pelan, nak kata jangka pendek pun tak, jangka panjang pun tak, sebab dia boleh bermain at least lagi 5 tahun. Projek naturalisasi ni bagi saya untuk jangka masa pendek amat positif, kerana kita dapat center forward yang memberikan keputusan. Kita ada pemain Endrick juga dapat, diharap Endrick dapat beraksi baik. Dan cuma ramai yang mengkritik peranan Nacho Insa. Mungkin satu game itu tak cukup untuk kita menilai keseluruhan aksi Nacho, tapi saya rasa perancangan Kim Panggon untuk Nacho dan pemain-pemain lain untuk kelayakan Piala Dunia nanti, saya rasa akan kita lihat bagaimana kualiti yang ada pada pemain-pemain yang pemain-pemain warisan dan juga pemain-pemain naturalisasi.
So, okay, pada pendapat abang lah, adakah projek naturalisasi ni dan darah warisan kan bagus untuk jangka pendek ataupun sebaliknya kita patut fokus pada perkembangan akar umbi? Kedua-duanya seiring, kita perlu seiring kerana naturalisasi ni kita tengok keperluan. Kalau di departmen-departmen tertentu kita perlukan naturalisasi untuk jangka pendek, ya saya rasa ada sumbangan mereka. Kita tak mau kejadian kita bagi naturalisasi tetapi tidak memberikan sumbangan yang bermakna kepada pasukan bola sepak negara. Mara kata tadi akar umbi, ya, akar umbi juga penting. Kelab juga perlu untuk mencari bakat-bakat. Saya rasa kelab-kelab hampir semua yang dah ada pemain-pemain berbakat untuk jangka masa 5 hingga 10 tahun akan datang, ianya perlu seimbang kerana ada departmen terutamanya agak merisaukan juga di barisan serangan kerana kita hanya kalau mengharapkan Romain Morales seorang saja selaku our main target, our main striker, kita akan hadapi masalah sekiranya pemain itu mengalami kecederaan, dan kita mengharapkan our local player dapat keluar, dapat menunjukkan apa yang mereka ada untuk challenge position top striker dalam kesebelasan utama. Okey. Okey, sekarang kita nak menyentuh tentang negara Asia lain pula lah. Okey, yang negara yang berjaya untuk ke round 16 ialah Thailand, Indonesia. So Malaysia dengan Vietnam terpaksa skor balik awal. Okay, pandangan abang lah kan, apa kekuatan tim negara jiran yang kita patut contohi? Uh, uh, tak ada kekuatan yang istimewa kepada Indonesia dan juga Thailand. Bagi pendapat peribadi saya, mereka beraksi dalam kumpulan yang tidak begitu sengit berbanding dengan kumpulan Malaysia yang dikatakan antara kumpulan yang paling sukar untuk melepasi peringkat kumpulan. Kalau kita nak buat perbandingan antara tiga negara, Malaysia, Indonesia dan juga Thailand, kita seimbang. Kita seimbang, dan bagi pendapat peribadi saya sendiri, saya rasa kita lebih baik daripada kedua-dua negara buat masa ini daripada segi corak permainan dan juga game plan yang kita ada. Tapi itulah, dua negara itu bernasib baik, mereka lolos ke pusingan 16 pasukan terbaik. Okey, so macam negara Indonesia kan banyak menurunkan pemain-pemain muda. Adakah abang rasa ni merupakan salah satu kekuatan mereka atau mungkin kita perlukan juga turunkan banyak pemain muda pada masa hadapan lah kalau kita berjaya layak ke Piala Asia yang seterusnya? Uh, Perlu ada mencuba pemain-pemain muda, tetapi di peringkat Asia ini adalah bukan level untuk mencuba lagi. Kita perlu serasikan pemain-pemain muda yang ada. Saya rasa di skuad bawah 23 juga ada pemain-pemain berbakat untuk dinaikkan ke pasukan utama. Dan okey, kita juga bagi Indonesia, okey, mereka ada pool player, pemain-pemain muda yang baik. Uh, saya rasa kita juga ada pool yang baik, tapi mungkin belum masa lagi untuk kita naikkan mereka, dan saya rasa mereka juga ada peluang untuk bersaing di, kalau kita kategorikan pemain-pemain muda Malaysia dan Indonesia. Saya rasa mereka, kita juga ada pemain-pemain yang boleh dinaikkan. Okay, so ini di media sosial lah kan lepas game Malaysia dengan Korea, ramai lah cakap berpendapat Korea Selatan sengaja nak kalah sebab tak nak jumpa Jepun dekat round 16 nanti. So macam sebelum ni pun Maira ada interview dan Maira sendiri pun kadang berpendapat macam tu jugalah. Okay, so adakah abang sendiri berpendapat seperti tu? Uh, tak boleh nak dikatakan mereka nak elakkan, kerana semua pasukan yang beraksi di Piala Asia ni mempunyai kekuatan yang tersendiri. Saya rasa kalau kita lihat daripada raut wajah pemain-pemain Korea selepas kita lead 2-1, mereka all out. Mereka ada urgensi untuk jaringkan gol penyamaan, dan mereka mendahului pula dengan 3-2. Dan selepas tu, once kita skor gol penyamaan, mereka nampak kecewa. Dan bagi saya, kalau soalan itu saya jawab, tidak. Mereka bukan merancang untuk mendapat keputusan itu. Mereka nak menang game tu.
dan nak menunjukkan bahawa mereka adalah kuasa bola sepak Asia. Mereka tak takut lawan mana-mana tim kerana mereka berkeyakinan mereka mempunyai tim yang kuat untuk Piala Asia kali ini. Okey. Baiklah, okay, akhir sekali lah kita untuk next game pula kita akan menentang Oman dengan ranking 74 dunia untuk World Cup qualifiers. Okay. Apa improvement yang abang ingin melihat untuk tim Malaysia nanti? Uh, kita lawan dua back to back lawan Oman. Saya yakin game ni, okay, satu kita dah menang dua perlawanan berturut-turut. Hmm. Buat pertama kalinya selepas kali terakhir kita menang dua perlawanan kelayakan Piala Dunia, kita menang, kita dapat 6 point. Kali terakhir tahun 89 untuk Piala Dunia 1990. Saya ada keluarkan artikel video di situ. Hmm. Jadi saya berkeyakinan tim ni mampu. Bak kata tadi, Kim Panggon perlu untuk membawa masuk pemain di barisan serangan yang lebih banyak option kepada Kim Panggon Hmm. untuk kita harungi dua perlawanan bertemu dengan Oman. Dan saya rasa sekiranya Kim Panggon ada pilihan penyerang-penyerang our centre forward di bawah untuk bersama dengan Romel, insyaAllah kita mampu untuk at least kita boleh menang salah satu perlawanan, terutamanya perlawanan di tempat sendiri walaupun bulan puasa, tapi kita rasa ada kekuatan di sana. Okey.